Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 3 Februari, saya Azaria Tagaya. Tajuk utama tengah hari ini. Mahkamah benar Datuk Seri Najib dan keluarga periksa barangan yang dirampas. Reman suspek bunuh Nur Hafia disambung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan keluarga untuk memeriksa secara fizikal barangan yang didakwa dibeli dengan dana yang disalurkan dari One Malaysia Development Berhad 1MDB. Hakim Muhammad Zaini Mazlan memutuskan mereka harus diberi peluang untuk menjalankan pemeriksaan bagi membela diri terhadap barangan yang dirampas itu. Beliau berkata kebimbangan keselamatan di pihak kerajaan boleh ditenangkan kerana pemeriksaan boleh dijalankan di premis bawah kawalannya. Zaini turut menetapkan syarat bahawa pemeriksaan mesti dijalankan di premis yang ditetapkan kerajaan dan hanya pemohon boleh berada di lokasi itu dengan pengawasan. Hanya seorang peguam sahaja boleh bersama setiap seorang pemohon. Pemeriksaan juga hanya boleh dibuat sekali dalam tempoh 2 minggu akan datang dan pemohon kemudian perlu membuat affidavit kepada mahkamah. Sama ada sitaan barang-barang itu bermerit, ianya akan ditentukan selepas penghujahan oleh pihak-pihak terlibat. Datuk Seri Najib bersama isteri Datin Sri Rosmah Mansor dan anak mereka Nur Yana Najwa membuat permohonan penzahiran itu susulan saman lucut hak oleh kerajaan terhadap ratusan barangan yang dirampas dari 3 premis yang dikaitkan dengan keluarga itu pada Mei 2018. Ia termasuk 315 beg tangan berjenama mewah, 14 utas jam dan 27 pasang kasut serta pelbagai mata wang berjumlah 114 juta ringgit. Sementara itu, perbicaraan kes rasuah membabitkan isteri bekas Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor dijangka bermula hari ini. Perbicaraan dijadual bermula pada jam 2.30 petang ini di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan. Untuk itu, kita terus saja bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin yang sudah bersedia di Kompleks Mahkamah Jalan Duta. Silakan, Imi. Ya, Azaria, sebentar saja lagi Datin Sri Rosmah Mansor dijangka akan menghadirkan diri untuk hari pertama perbicaraan bagi 3 pertuduhan rasuah melibatkan ratusan jutaan ringgit berkaitan dengan projek pemasangan dan pembekalan tenaga solar di 369 buah sekolah di Sarawak yang bernilai 1.25 bilion ringgit. Dan mengikut sumber, pasukan pendakwaan akan menampilkan kesemuanya 25 saksi sepanjang perbicaraan yang dijangka akan berterusan sehingga akhir April ini. Dan bagaimanapun pada hari ini selepas kenyataan pembukaan oleh pasukan pendakwaan, dijangka hanya akan ada 2 saksi yang akan ditampilkan. Dan perlu diingatkan pada asalnya perbicaraan pada hari ini adalah perbicaraan bersama dengan Riza Mansor yang berdepan dengan 4 pertuduhan kes sama. Bagaimanapun 8 Januari lalu Riza telah pun dilepaskan dan dibebaskan setelah pihak pendakwaan menggugurkan kesemua pendakwaan pertuduhan itu terhadapnya. Dan kalau dapat saya kongsikan keadaan pada ketika ini, kami pihak media masih lagi menunggu kehadiran Datin Sri Rosmah Mansor di perkarangan kompleks mahkamah ini. Dan untuk pengetahuan juga, kami pihak media hanya diberi sebanyak 25 pas liputan untuk diberi ruang membuat liputan secara langsung dari dalam kamar mahkamah ini. Dan ironinya pada hari ini, sebentar saja lagi jam 2.30 nanti turut akan berlangsung sambungan prosiding perbicaraan kes SRC International yang turut membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang juga merupakan pasangan kepada Datin Sri Rosmah Mansor. Dan nampaknya setakat ini yang dapat saya laporkan kepada anda. Sebarang perkembangan akan kami sampaikan dari semasa ke semasa. Dengan itu kembali kepada Azaria di Sri Pentas. Terima kasih.
Baik, dari Kompleks Mahkamah Jalan Duta, terima kasih Amy atas laporan itu. Seterusnya, Mahkamah membenarkan perintah riman ke atas suspek yang juga bapa saudara kanak-kanak perempuan Nur Hafia Aufa Muhammad Takudin 2 tahun 10 bulan yang ditemui mati di rumahnya di Felda Cerul 2, Kemaman, Terengganu pada 27 Januari lepas disambung seminggu lagi. Perintah riman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Session Kemaman Masni Hajar Ghazali. Sebelum ini, suspek berusia 26 tahun direman seminggu dan sepatutnya berakhir hari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 kerana membunuh. Dalam kejadian kira-kira jam 1 tengah hari Isnin lepas, suspek dilaporkan bertindak menikam mangsa di bahagian dada menggunakan pisau pemotong sayur. Suspek juga turut menyerang adik perempuannya yang sedang solat. Suspek ditangkap jiran sebelum diserahkan kepada pihak polis. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan mengesahkan hasil ujian air kencing mendapati suspek positif pil kuda. Semua persediaan bagi menyambut kepulangan seramai 132 orang yang terdiri daripada 108 rakyat Malaysia dan 24 bukan warga negara yang merupakan pasangan serta anak-anak mereka yang akan tiba awal pagi esok dengan penerbangan khas dari Wuhan, China giat dilakukan. Proses itu akan dilakukan di Air Disaster Center ADU iaitu tempat semua penumpang, pasukan, misi dan kru akan menjalani tapisan kesihatan sekali lagi sebaik sahaja tiba di KLIA. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail berkata mereka yang akan dibawa pulang hanyalah yang didapati sihat untuk menaiki pesawat selepas menjalani tapisan kesihatan yang ditetapkan oleh kerajaan China di lapangan terbang antarabangsa Wuhan Tianyi. Bagi rakyat Malaysia yang dikesan mempunyai simptom, mereka akan dibawa ke hospital, manakala yang melepasi saringan akan terus dibawa ke pusat pemantauan. Malindo Air menggantung sementara 2 lagi laluan antarabangsa antara Malaysia dan China berikutan penularan wabak novel coronavirus. Laluan-laluan yang terjejas ialah Kota Kinabalu Tianjin berkuat kuasa 1 hingga 29 Februari. Turut terjejas laluan Johor Bahru Guangzhou bermula 11 hingga 29 Februari 2020. Malindo Air sebelum ini mengumumkan penggantungan sementara perkhidmatan 3 kali seminggu antara Kota Kinabalu dan Wuhan berkuat kuasa 24 Januari. Malindo Air mengendalikan 3 penerbangan seminggu antara Kota Kinabalu dan Tianjin dan 3 lagi penerbangan mingguan antara Johor Bahru dan Guangzhou. Kerajaan Negeri Melaka akan melaksanakan fasa kedua catuan air dijangka sekitar minggu hadapan sekiranya sumber air di negeri itu masih kurang. Ketua Menteri Adli Zahari berkata setakat ini tempoh catuan bekalan air dilaksanakan untuk tempoh 2 minggu sejak 29 Januari lalu. Adli berkata jumlah bekalan air di 3 empangan di negeri itu kekal tidak berubah pada paras 33%. Mengulas perbuatan pihak tertentu menyebarkan jadual catuan air palsu, Adli berkata perbuatan itu adalah tidak bertanggungjawab dan menimbulkan keresahan serta menyusahkan rakyat di negeri itu. Kerajaan negeri kita telah menyampaikan berita benar tanpa kita menyembunyikan keadaan semasa dan kita mengharapkan rakyat bekerjasama. Kerana kalau kita mengikut penjadualan air kita, semua orang akan mendapat bekalan air mengikut jadual yang telah kita berikan. Dan kalau terputus bekalan pun kita akan memberikan perkhidmatan untuk memastikan semua akan mendapat bekalan air. Air berjadual bukan membawa maksud mereka tidak mendapat air. Air berjadual membawa maksud bahawa semua orang akan mendapat bekalan air secukupnya. Baru-baru ini tular dalam media sosial jadual catuan air Melaka untuk tempoh sehingga akhir bulan ini. Syarikat Air Melaka Berhad dalam laman Facebook rasminya mengesahkan jadual itu adalah palsu. Pelaksanaan catuan air di Melaka itu membabitkan lebih 550,000 orang atau 62.8% penduduk. Kerajaan negeri memaklumkan proses itu terpaksa dilaksanakan bagi memastikan bekalan air mencukupi bagi menghadapi cuaca panas kering dalam fasa kedua monsun timur laut dijangka berakhir bulan hadapan. Bagaimanapun catuan itu tidak membabitkan hospital, kawasan industri dan pusat pelancongan. Adli berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Tahun Baru Cina peringkat negeri Melaka di Dewan Sekolah Menengah Pei Fong malam tadi. Turut hadir Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob.
Siapa sangka fenomena burger jalanan Ramly Burger kini mampu meraih jualan sehingga RM1 bilion. Hasil inovasi anak tempatan pada tahun 1978 ini turut memanfaatkan puluhan ribu peniaga mikro di seluruh negara. Permintaan luar biasa termasuk dari pasaran ekspor kini mendorong kumpulan Ramly meningkatkan kapasitinya mencecah 6 juta daging burger sehari. Menurut pengaruhusan dan juga pengasasnya Datuk Ramly Mokni, keinginan memulakan perusahaan burger ini tercetus ketika beliau bekerja sebagai penjual daging di sebuah pasaraya di ibu negara. Ketika itu, beliau menyedari potensi besar pengeluaran daging burger halal untuk memberi saingan kepada produk sedia ada dalam pasaran. Bila soalan tu datang daripada saya dari pelanggan mengatakan, ada tak satu Bumiputera yang boleh buat burger? Persoalan tu. Kerana apa? Sebab ada isu halal dan haram. Bila wujudnya isu halal haram dan pelanggan ada bertanya, bagaimana di situlah saya mendapat idea nak mulakan satu perniagaan. Cita-cita tu dah ada, tetapi modal tidak ada. Berbekalkan RM50,000 modal pinjaman daripada Bank Pembangunan Malaysia Berhad pada 1984, perusahaan dari rumah bertukar kepada syarikat berskala besar. Kumpulan itu mempunyai 3 kilang pengeluaran bahan makanan dengan satu lagi masih dalam pembinaan dengan lebih 108 unit simpanan stok SKU. Kilang baru dengan teknologi tinggi di Pulau Indah, Selangor itu dijangka siap sepenuhnya pada Jun depan dan mampu menghasilkan 6 kali ganda pengeluaran. Ketika ini, syarikat itu mengeluarkan 1 juta keping daging burger sehari berbanding 100,000 keping pada awal perniagaan dengan 70% untuk pasaran tempatan manakala 30% bagi pasaran ekspor. Produk ini juga diekspor ke Thailand, Singapura, Bangladesh, Vietnam dan Indonesia. Terdapat 16 Ramly Halal Mart dan 12 Ramly Halal Kios di seluruh negara. Bergerak ke hadapan, syarikat itu merancang membuka 450 cawangan dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Kumpulan Ramly juga membuka peluang perniagaan kepada hampir 30,000 usahawan mikro dan disasar berkembang sehingga 100,000 usahawan. Satu gerai itu kalau berniaga satu malam dia boleh habis 100-200 burger. Bermakna dia boleh untung profit net RM200 satu malam. Itu kalau 200, kalau 1,000 pukul rata kita ambil 300. So kalau net profit RM1, mana RM300 sebulan dia boleh dapat hampir RM10,000. Selain daging burger, syarikat itu juga mengeluarkan produk makanan sejuk beku lain seperti sausage, frankfurter, nugget dan berbola daging. Kumpulan Ramly menganjurkan 20% peningkatan pendapatan pada tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lalu. Kempen Dekad Membaca relevan dan penting kepada golongan pelajar. Ini kerana kesejahteraan negara bergantung kepada kualiti pendidikan dan kemenjadian insan. Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Maznah Abu Bakar berkata, pembudayaan membaca dalam kalangan pelajar menjadi pemangkin ke arah pembentukan masyarakat Malaysia Negara Membaca 2030. Jadi sekolah menjadi faktor yang sangat penting supaya kita boleh memberi motivasi dan membudayakan pelajar-pelajar ini untuk melihat bahawa buku itu adalah ilmu. Buku itu adalah penting untuk mereka mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan kemahiran supaya mereka boleh merubah nasib mereka pada masa akan datang. Kebolehan membaca pada peringkat awal usia adalah kemahiran asas yang mempercepatkan proses pembelajaran dan menguasai pelbagai ilmu di sekolah rendah. Menurutnya lagi, belajar membaca bukanlah satu bebanan buat kanak-kanak awal usia kerana ia boleh dilakukan menerusi belajar sambil bermain. Walaupun tak ada peperiksaan, kanak-kanak ini perlu ada kemahiran membaca untuk melancarkan lagi proses pembelajaran di sekolah. Dari situlah kita akan menjadikan Malaysia ini sebagai negara membaca. Sementara itu, Majlis Buku Kebangsaan memantapkan lagi dasar perbukuan negara bagi mencapai sasaran penerbitan 31,000 judul buku setahun. Kita yakin kalau usaha ini dibuat secara bersepadu oleh semua pihak. Sebab kempen membaca tidak boleh hanya peringkat sekolah. Sebab untuk mendidik anak-anak membaca, yang paling penting adalah ibu bapa membaca. Majlis berkenaan memastikan industri menghasilkan bahan bacaan bermutu dan pelbagai bagi meningkatkan budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia.
Beralih ke perkembangan antarabangsa, langkah lebih serius diambil Amerika Syarikat bagi menangani ancaman wabak coronavirus. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan sekatan baru ke atas rakyatnya dan pelawat yang mengunjungi China. Pegawai Syarikat Penerbangan berkata peraturan baru memperuntukkan semua penumpang yang menuju ke Amerika Syarikat perlu ditanya sama ada mereka pernah mengunjungi China. Selain itu, pasport mereka akan diteliti. Semua syarikat penerbangan juga perlu memaklumkan kepada pelanggan untuk tiba lebih awal kerana perlu melalui saringan tambahan yang akan memanjangkan proses daftar masuk. Jumaat lalu, mereka mengumumkan akan menghalang kemasukan hampir semua pelancong asing yang pernah mengunjungi China sekitar tempoh 2 minggu sebelumnya. Selain langkah perlindungan dan pencegahan oleh kerajaan, organisasi dan masyarakat sendiri, pelbagai usaha dipergiat pasukan penyelidik dan syarikat perubatan dalam mencari penawar wabak novel coronavirus. Syarikat Penghasilan Ubat Britain GlaxoSmithKline GSK bekerjasama dengan Gabungan Inovasi Persediaan Wabak CEPI kini giat membangunkan vaksin bagi wabak itu. Penggunaan bahan pembantu itu merangsang kepada penghasilan lebih banyak dos sekaligus meningkatkan ketersediaan kepada lebih ramai pengguna. GSK akan bekerjasama dengan entiti dibiayai CEPI dengan perjanjian pertamanya akan dimeterai antara penghasil ubat Britain dan Universiti Queensland, Australia. Wabak itu sehingga kini telah mengorbankan lebih 300 rakyat Cina dengan lebih 17,000 kes jangkitan di seluruh dunia. Ketika ini, tiada vaksin yang berupaya mengekang coronavirus. Jumaat lalu, Institut Pertubuhan Pasteur Perancis mengumumkan menubuhkan pasukan menghasilkan vaksin melawan virus itu dalam tempoh 20 bulan. Manakala Menteri Penyelidikan Jerman menjangkakan vaksin itu akan dihasilkan beberapa bulan lagi. Kerajaan Britain akan melakukan perubahan kepada sistem bagi mengendalikan pengganas yang dibebaskan dari penjara. Ia susulan kejadian polis menembak mati penyerang yang menikam 2 lelaki di selatan London, United Kingdom semalam. Menurut polis, Sudesh Aman, 20 tahun yang memakai vest palsu ditembak di Streatham High Road kira-kira jam 2 petang waktu tempatan. Hasil semakan latar belakangnya, dia dibebaskan lebih awal daripada tempoh penjara ekoran sabit kesalahan keganasan. Insiden terbaru ini berlaku 2 bulan selepas polis menembak mati seorang pengganas yang juga dibebaskan awal, menikam 2 orang yang menghadiri satu persidangan berhampiran London Bridge. Rentetan itu, Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan hukuman lebih panjang bagi kesalahan keganasan selain menghentikan pembebasan awal pada masa akan datang. Baik, sekian Buletin 1.30 mengakhirinya. Saksikan watak Muppet dalam siri Sesame Street diadaptasi ke bahasa Arab bagi membimbing kanak-kanak pelarian Syria di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Dengan itu, saya Azaria Tagaya. Salam hormat. إنه ممكن إحنا نغير الشغلات كثير، شو رأيكم؟ أنا وجاد مو كثير بنشبه بعض، بس اكتشفت إنه نحن كلياتنا بنختلف عن بعض. روح البحر مرة ثانية. أنت جوعانة؟ وأنا كمان. أنا جوعانة. شوف أهلا سمسم. مرة ثانية. أهلا سمسم. وتنفس. شهيق وزفير شهيق وزفير لما بتصحى